Selama ni kita anggarkan piramid rangka manusia terlengkap yang tertua di Asia. Tapi dengan penemuan baru ini, mungkin ini menjadi satu sejarah yang baru. Berdasarkan kepada tulang pelvis dan juga jumpaan hand mantai itu, kita percaya bahawa rangka ini adalah seorang wanita. Hasil survey tersebut, kami telah mengesan candi-candi besar tertanam sekitar kawasan ini. Kemungkinan dibina di bawah pengaruh kebudayaan dan keagamaan Kerajaan Sriwijaya yang tengah berkuasa pada ketika itu. Di Lembah Nenggiri ini apa yang kita jumpa adalah kebudayaan zaman pra-Neolitik. Yang specialnya dia masih dalam keadaan lengkap. Kebanyakan tapak pengumian tu ataupun mayat si mati tu diletakkan alat-alat iringan ataupun bekalan kubur lah. Alat-alat bekalan kubur sudah dipraktikkan seawal 14,000 tahun yang lalu lah. Gua Musang. Pekan kecil ini pernah melalui tragedi berdarah ketika gerakan bersenjata komunis pada 1943. Semangat juang akhirnya mengubah sejarah nasional. Pembangunan paling ikonik, landasan kereta api Jungle Trail yang memecah sempadan negara, menarik ribuan pengembara saban tahun. Kaya dengan khazanah alam, kawasan sekitar Gua Musang menjadi tempat tinggal orang asal dahulu kala. Rimbunan pepohon besar bagaikan peta susur galur penghuninya sejak ribuan tahun lalu. Diversiti flora dan fauna menjadi bukti kebudayaan masa lampau yang bergantung pada alam sekitar masih ampuh untuk diamalkan ke hari ini. Lebih 20 km dari Pekan, Majalah 3 menelusuri hutan simpan kekal di Lembah Nenggiri. Perjalanan hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda untuk melepasi laluan yang jarang digunakan. Lokasi yang dituju, Kompleks Bukit Keledong di pinggir Sungai Betis. Walaupun diselubungi tanaman kelapa sawit, kompleks ini menyimpan rahsia dan misteri yang melangkaui garis masa peradaban manusia. Pertengahan Disember 2022, panggilan alam dan unggas dikejutkan dengan sorak gembira sekumpulan arkeologi dan anggota ekskavasi. Usaha cari gali sekian lama, bumi akhirnya mendedahkan khazanah lampau, melakar sejarah baru di Malaysia. Siapa sangka tahun 2023, saya bersama kru Majalah 3 diberi peluang untuk mengikuti para arkeologi tersohor negara untuk menggali keluar artifak sejarah tamadun manusia yang menjangkaui garis masa lebih 3 milenia sejak penemuan piramid yang berusia 11,000 tahun pada tahun 1991. Kumpulan penyelidik dan anggota ekskavasi ini diketuai Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Misi cari gali mereka merangkumi 13 buah gua di Lembah Nenggiri. Di sekitar Gua Musang ni memang terdapat banyak gua-gua prasejarah, bukit-bukit batu kapur ataupun gunung-gunung batu kapur yang telah wujud puluhan ataupun jutaan tahun yang lalu lah. Masyarakat prasejarah selalunya menggunakan kawasan-kawasan gua ataupun lebih kita kenali sebagai batu kukup sebagai tempat tinggal mereka pada masa itu, sama ada mereka tinggal secara tetap ataupun secara berpindah randah. Tetapi dalam konteks masyarakat prasejarah awal, mereka ni sentiasa bergerak di antara satu kawasan ke satu kawasan yang lain.
Kompleks Gua Keledong antara kumpulan gua terakhir tugas cari gali yang turut melibatkan generasi anak kampung Kuala Betis yang mewarisi kerja ekskavasi membantu ahli arkeologi sejak berdekad lalu. Berminggu menggali kawasan Gua Keledong besar sebelum harta karun dijumpai. Rangka manusia 14,000 tahun. Rupanya masih sempurna, lena tanpa diganggu peredaran zaman. Jumpaan rangka tertua Malaysia, Perak Man, pada tahun 1991 di Lenggong Perak, kini diatasi lebih 3,000 tahun lebih awal. Namun ketika ini, kumpulan penyelidik ini masih sibuk menggali 20 meter dari rangka tersebut. Lokasi menggali tidak dijalankan secara buta tuli. Jumpaan-jumpaan lama menjadi petunjuk tapak pencarian. Mereka tidak hidup menetap kecuali pada zaman kebudayaan Neolitik. Mereka sudah membina penempatan tetap. Kalau zaman sebelum Neolitik tu, kebanyakan daripada masyarakat prasejarah ni sentiasa bergerak antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Aktiviti eksplorasi yang kita buat tu sebenarnya kita dah terbiasa ataupun memang daripada pengalaman. Memang kalau ada kawasan-kawasan yang ada bukit batu kapur ni ataupun gunung batu kapur ni ada potensi wujudnya gua ataupun batu kukup. Bila kita akan pergi ke semua bukit batu kapur ataupun gunung batu kapur tu, kita buat eksplorasi berjalan kaki dan kita cuba dapatkan seberapa banyak jumpaan gua ataupun batu kukup yang ada di kawasan tersebut. Biarpun masih belum menjumpai rangka lengkap yang dicari, hasil eksplorasi di Gua Keledong Besar masih mendedahkan sekilas gambaran gaya hidup masyarakat lampau. Gua ni selalunya di kawasan ni gelap, cahaya tak masuk dan jarang digunakan oleh manusia untuk menetap. Batu kukup ni adalah batu lindung yang mana secara keseluruhan ni cahaya boleh masuk, sesuai digunakan untuk tempat tinggal ataupun sedang memburu ke kalau dijumpa gua semacam ini, dia akan gunakan sebagai tempat istirahat sementara lah. Lebih 1/2 meter kedalaman digali di setiap tapak di sini. Gerak hati Profesor Zul Iskandar terdetik untuk meneruskan kerja di Gua Keledong Kecil. Berdasarkan interpretasi dan perbincangan saya dengan ahli-ahli rock art painting dunia, mereka mengatakan bahawa yang di bahagian panel satu ni adalah bahagian di mana adanya semacam kawasan tanah yang ditanam oleh pokok-pokok dan mungkin dipunyai oleh individu-individu tertentu. Lukisan ini dia adalah manifestasi kepada ritual masyarakat tersebut. Kadang-kadang ada dia lukis masyarakat yang sedang melakukan ritual sewang. Kemudian binatang-binatang yang dia buru. Kemudian kalau sistem pengiraan tu yang dot-dot-dot tu selalunya sama ada bilangan hasil buruan yang didapat ataupun pengiraan hari semasa dia bercucuk tanam. Tapi ini satu kompleks dengan rangka 14,000 tahun di belah sana lah. Yes, ini kita namakan sebagai kompleks Bukit Keledong yang mana ada Gua Keledong dan Gua Keledong ni kita bahagikan kepada dua. Satu Gua Keledong besar yang di sini. Yang Gua Keledong kecil tu adalah gua yang kita jumpa rangka tu. Kemudian ada di belakang Bukit Keledong ni ada satu lagi gua yang kita panggil sebagai Gua Lubang Cahaya. Okey, mungkin kita boleh pergi ke kompleks yang kedua pula. Boleh. Okey. Lebih 20 km dari Pekan Gua Musang, Kelantan, Majalah 3 bersama sekumpulan ahli arkeologi jauh di pedalaman Lembah Nenggiri, giat dengan kerja ekskavasi melakar sejarah tamadun manusia di Malaysia. Setelah berminggu mencari gali di Gua Keledong Besar, Profesor Zul Iskandar yang menerajui misi pencarian artifak prasejarah di Lembah Nenggiri mula mengubah fokus ke Gua Keledong Kecil.
Kajian awal masyarakat prasejarah di sini hidup secara berpindah randah, bergantung pada sumber makanan. Kematian dianggap tabu, turut menjadi sebab kehidupan perlu diteruskan di kawasan lain. Kalau teori tentang masyarakat sebelum zaman Neolitik itu, teori yang popular adalah teori migrasi daripada Afrika lah. Afrika, mereka bergerak melalui kawasan pesisir dan sampai ke Tanah Melayu lebih kurang 74,000 tahun yang lalu, sebelum berlakunya letusan Toba. Dalam konteks negeri-negeri lain ni, kebanyakan tapak-tapak prasejarah tu kita dapat pentarihan dia lebih muda, lebih kurang 16,000 tahun ke bawah. Mungkin data-data yang lama tu sama ada dia sentiasa bergerak di kawasan-kawasan ini ataupun dapatan, sebab Kelantan ni kan dia berhampiran dengan laut. Kemungkinan dapatan yang lama tu mungkin dah tenggelam akibat daripada kenaikan aras air laut tu. Mungkin data-data yang lama tu ada dekat tanah-tanah ataupun daratan yang dah tenggelam tadi tu, yang kita kenali sebagai pentas senda tadi itulah. Pada pertengahan Disember 2022, pekerja ekskavasi Amin Ahmad yang pertama menjumpai artifak berharga. Rangka manusia 14,000 tahun pra-Neolitik yang dilabel kebudayaan Nenggiri oleh Profesor Zul Iskandar. Kenapa pilih arkeologi? Sebab minat berkenaan dengan sejarah tu. Kita nak angkat kita punya kebudayaan, kita nak angkat kita punya warisan tamadun tu adalah tugas kita. So dalam konteks di Lembah Nenggiri ni, apa yang kita jumpa adalah kebudayaan zaman, saya tak menggunakan istilah Paleolitik atau Mesolitik tu, saya lebih menggunakan istilah pra-Neolitik. Lapisan kebudayaan ditentukan oleh stratigrafi, iaitu pengasingan tekstur batuan atau lapisan tanah. Puratanya setiap 5 cm lapisan menandakan 1000 tahun. Setelah rangka dijumpai, tapak ini bagai rumah kedua. Dalam masa 2 minggu, mereka menggali sedalam 280 cm, mendedahkan artifak sempurna, jumpaan asing amat istimewa dalam dunia arkeologi. Alhamdulillah kita menjumpai rangka manusia ni lah. Dan ini adalah satu-satunya rangka yang kita temui di kawasan yang berhampiran dengan pos pulat. Sebelum ni kebanyakan rangka yang ahli arkeologi temui adalah di kawasan bawah sikit daripada sini, lebih kurang 20 hingga 30 meter lah kalau melalui jalan sungai ni, di bahagian selatan kawasan ini. Kebanyakan rangka ditemui di kawasan situ. Yang ini adalah rangka pertama yang kita temui di kawasan yang berhampiran dengan pos pulat lah, yang merupakan pos penempatan orang asli. So ini adalah satu penemuan yang penting untuk menunjukkan bahawa bukan setakat kawasan di Gua Cha ataupun di Gua Cawan sahaja yang digunakan sebagai tapak penghunian. Ini bermakna kawasan di sebelah sini juga digunakan sebagai tempat penghunian masyarakat prasejarah juga. Maknanya aktiviti manusia prasejarah pada masa itu amat aktif juga dekat sini. Tugas berat kini bermula. Proses ekskavasi artifak ribuan tahun ini memerlukan peralatan halus, hanya lidi dan berus mencungkil bumi. Dari segi pengalaman dan juga gerak hati itu kita buat juga ekskavasi di Gua Keledong kecil ni kan. Dari segi jumpaan tersebut memang dia istimewa, sebabnya ini adalah rangka manusia prasejarah dalam kedudukan melipat sepenuhnya lah, yang jarang dijumpai di kawasan di semenanjung Malaysia ni. Dan yang spesialnya dia masih dalam keadaan lengkap. Selain merungkai sesebuah artifak secara forensik, Profesor Zul Iskandar menegaskan Akademia Negara masih kekurangan kajian antropologi, terutamanya pada garis masa prasejarah. Teori awal yang boleh dirungkai setakat ini, masyarakat ketika ini mengamalkan ajaran animisme
iaitu kepercayaan pada alam sekitar. Saya sebagai ahli ekologi, saya tidak gemar untuk menamakan sesuatu jumpaan rangka itu sebab berdasarkan kepada saya punya tok guru lah ataupun sifu kan. Dia kata kalau jumpa rangka ni seboleh-bolehnya jangan kita berikan nama kecuali dia spesies yang berbeza. So saya tak suka nak menamakan sesuatu jumpaan rangka tu sempena nama negeri ataupun tempat lah, tapi mungkin ada request daripada kerajaan negeri untuk menamakan tu, itu hak mereka lah. Tapi dalam konteks akademik tu saya tak mahu menamakan dia lagi lah. Tapak cari gali ini menunjukkan masyarakat prasejarah mempunyai ritual pengkebumian. Rangka ini disemadikan dalam kedudukan berlipat. Simati turut dihiasi serpihan kristal, alat-alat batu serta mineral hematite iaitu bahan lukisan atau alat solek. Berdasarkan kepada dia punya tulang pelvis tu, kita percaya bahawa rangka ini adalah seorang wanita. Usia semasa dia mati tu lebih kurang antara 35 hingga 45 tahun. Bekalan kubur yang dijumpai menjadi petunjuk, selalunya tanda hormat buat si mati, selain pangkat atau kuasa sepanjang hidupnya. Kajian lanjut mengambil masa 2 tahun sebelum kisah penemuan ini dirungkai sepenuhnya. Juga kurang dibincangkan adalah sejak zaman sebelum Neolitik lagi, kebanyakan tapak pengumian tu ataupun mayat si mati tu diletakkan alat-alat iringan ataupun bekalan kubur lah. Alat-alat bekalan kubur sudah dipraktikkan seawal 14,000 tahun yang lalu lah. 12 Julai 2023. Lebih setengah tahun rangka ini terdedah pada persekitaran luar. Tugas ekskavasi memerlukan khidmat pakar. Pembantu Muzium Jabatan Warisan Negara, Khairil Amri Abdul Ghani, selalunya mengetuai operasi arkeologi bawah air. Namun, tugas penting jumpaan darat ini disandang penuh setia. Risiko yang biasanya dialami ketika membuat penyelenggaraan rangka di tapak secara in situ ialah faktor kereputan. Rangka tu disebabkan ialah terlampau lama didedahkan ataupun usianya yang memang telah menjangkau beribu-ribu tahun dan kekuatan tulang tu sendiri tidak boleh bila setelah didedahkan ia tidak dapat menampung lagi dah dengan suasana dan suhu dan kelembapan pada masa ini. Saya memang gembiralah kerana selama ini kita anggarkan piramid adalah rangka manusia terlengkap yang tertua di Asia. Tapi dengan penemuan baru ini mungkin ini menjadi satu sejarah yang baru dan saya sendiri terlibat dalam kerja-kerja penyelenggaraan rangka yang terbaru ini. Membuka peluang manusia moden mengenali detik hidup prasejarah, perjalanan wanita 14,000 tahun masih jauh. Pelbagai analisa forensik akan dijalankan di beberapa makmal dalam dan luar negara. Rangkaian ahli akademik membuktikan teori sedikit demi sedikit. Usai semuanya, pemuliharaan diambil alih pakar Jabatan Warisan Negara. Rangka manusia Gua Keladung Kecil ini akan dibawa ke makmal bahagian arkeologi Jabatan Warisan Negara di Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Di situ saya akan mengendalikan tim untuk menjalankan kerja-kerja konservasi di makmal. Konservasi di makmal bererti kita akan menjalankan konservasi secara keseluruhan, bermula daripada cucian basah, cucian kering, pengeringan, identifikasi, analisis kerosakan dan akhir sekali barulah kita pamerkan. Rangka seperti rangka manusia ni di semasa ekskavasi kita tak nampak detail-detail yang halus-halus, yang kecil-kecil. Apabila dia sampai di makmal, benda-benda tersebut kita akan teliti secara keseluruhan. Jadi tanah-tanah yang kita akan pisahkan daripada tulang. Mana yang reput kita keraskan dan mana yang patah kita cantumkan.
memang banyak analisis yang boleh dijalankan ke atas sebuah rangka manusia. Dari segi punca kematian, makan apa, diet dia, kemudian aktiviti harian dia dibuat apa kan, berdasarkan jumpaan-jumpaan. Itu semua data-data yang membantu dalam penghasilan cerita sesebuah penemuan tersebut. Ini kita panggil data konteks ataupun asosiasi dengan rangka tersebut. Hampir seharian menggali, tugas ekskavasi terakhir turut diberi kepada Amin, anak kampung Kuala Betis, sebagai penghormatan besar ahli arkeologi buat insan pertama yang menjumpai rangka ini. Saat ini, jam 2.41 petang, jasad dan tulang belulang wanita berusia 14,000 tahun ini yang telah melalui fasa perubahan alam dan peradaban buat kali pertama dikeluarkan dari tempat persemadiannya. Majalah 3 berada di sini untuk menjadi saksi dan merakamkan peristiwa bersejarah ini. Dari sini, wanita Nenggiri akan dibawa ke tempat yang asing dan jauh dari zamannya, ke makmal di ibu negara. Dengan kehormatan yang sewajarnya, dia akan dibersihkan, dipelihara dan menjadi petunjuk yang sangat penting bagi manusia pada masa ini. Wanita ini yang telah meninggal dunia dan dikebumikan bersama harta yang penting bagi dia dan keluarganya akan membantu pasukan arkeologi merungkai banyak persoalan mengenai budaya dan cara hidup masyarakat prasejarah. Tak kira sama ada di makmal maupun di hujung dunia, penghargaan harus diberikan kepada penyelidik dan cendekiawan negara sebagai penghubung jambatan ilmu dan peradaban. Eksplorasi tamadun awal Tanah Melayu Majalah 3 belum berakhir. Dari Lembah Nenggiri, lensa juru kamera kami merakam perjalanan satu lagi kumpulan ahli arkeologi. Bukit Coras Yan Kedah. September 2023 akan sentiasa tercatat dalam diary pengkaji di Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia sebagai detik penting. Ini kerana kajian mereka selama 6 tahun akhirnya membuahkan hasil. Kerja-kerja cari gali yang bermula pada 28 Ogos telah berjaya menemui sebuah tapak candi purba di puncak bukit ini. Ekskavasi di Bukit Coras ini diketuai pensyarah USM Dr. Nasharud Zaidi Kau. Dianggarkan berusia 1,200 tahun, penemuan candi ini mencetuskan keterujaan dalam kalangan mereka yang berminat dengan kajian ketamadunan. Terletak di luar kawasan persempadanan yang diklasifikasikan sebagai Kerajaan Kedah Tua, iaitu kira-kira 30 km dari tapak penting arkeologi Sungai Batu. Okey, tentang posisi Bukit Coras, perkara ni merupakan satu misteri yang besar ya. Sebab apa? Sebab kebanyakan tapak-tapak arkeologi yang wujud di Lembah Bujang, dia berasosiasi dengan tapak-tapak ekonomi. Contohnya di kawasan Sungai Bujang, kita ada jumpa banyak candi dan dia berasosiasi dengan tapak-tapak perdagangan. Dekat kompleks arkeologi Sungai Batu, kita ada jumpa tapak candi Buddha dekat sana. Dan di sana juga kita ada tapak perubahan besi. Jadi kita tahu ada aktiviti ekonomi dan populasi dia ramai. Tapi tapak di Bukit Coras ni dia agak istimewa. Sebab setakat sekarang ni, kami masih belum menemui sebarang bukti untuk aktiviti ekonomi apa yang berlaku dekat sini. Dan tapak tu dia berdiri sendiri. Kajian kami pada tahun 2017 telah menunjukkan bahawa walaupun Bukit Coras ni sekarang terletak 8 km daripada laut, pada sekitar abad ke-7, laut tu terletak jauh lebih dekat. Mungkin disebabkan oleh perubahan aras air laut, disebabkan oleh proses sedimentasi. Mungkin aras air laut sekarang ni garis pantai itu jauh, tapi zaman dulu pada sekitar abad ke-7 tu Bukit Coras ni sebenarnya terletak dekat tepi pantai. Jadi pada pandangan saya, kemungkinan Bukit Coras ni merupakan salah satu tempat persinggahan oleh para pedagang yang datang daripada India untuk sebelum sampai ke Lembah Bujang, mungkin mereka berhenti dulu dekat Bukit Coras.
Daripada kajian yang dilakukan, sebanyak 184 tapak arkeologi telah didokumentasi di sekitar Lembah Bujang. Dari jumlah berkenaan, 57 daripadanya adalah tapak candi. Penyelidik percaya candi berkenaan yang majoritinya dijumpai di kawasan pusat komersil dan perdagangan Kerajaan Kedah Tua dibina sebagai kemudahan untuk pedagang. Ini kerana setiap kali singgah, pedagang pada waktu itu akan berada di Kedah Tua di antara 5 hingga 6 bulan menanti perubahan angin monsun yang akan membawa mereka pulang ke negara asal. Andaian ini diperkukuh dengan keputusan kajian yang dijalankan di beberapa tapak arkeologi pusat ekonomi tamadun kuno yang terletak jauh dari pantai dan pelabuhan. Penemuan awal dalam lingkaran Lembah Bujang merbuk mendapati Kerajaan Kedah Tua wujud dan berkembang pada abad ke-2 hingga abad ke-14 Masihi. Catatan Arab, Tamil dan Cina termasuk Ising mencatatkan kewujudan tamadun terawal Asia Tenggara di Kedah yang dikenali dalam bahasa-bahasa purba sebagai Kalai, Kuda, Kalaha atau Kadaram. Dari Bukit Coras, kesemua artifak yang ditemui menerusi proses ekskavasi dibawa ke Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM di Pulau Pinang bagi membolehkan kajian forensik dan saintifik dilakukan. Dengan peralatan canggih yang dimiliki, USM bukan sahaja boleh melakukan analisa bahan tetapi juga membantu dalam proses pentarihan tapak arkeologi berkenaan. Bagaimanapun, proses pertama yang perlu dilakukan penyelidik adalah membersihkan artifak yang ditemui dari sisa tanah dan benda asing. Proses ini mengambil masa dan ketelitian yang tinggi bagi memastikan integriti bahan artifak dikekalkan. Sekarang ini kita sedang menjalankan kerja-kerja konservasi di Makmar Pusat Arkeologi. Apa yang kita sedang buat adalah memelihara artifak-artifak yang kita jumpai daripada Bukit Coras. Antaranya 2 arca Buddha, 1 kalam semah, 1 prasasti dan banyak tembikar tanah. Ya. Dan kita guna 2 cara untuk memulakan konservasi. Satu, kita nak bersihkan tanah dan benda asing dulu ya. Dengan 2 cara. Satu, pembersihan secara kering dengan brus yang halus, dan satu lagi dengan pembersihan secara basah dengan air saja ya. Kerja-kerja konservasi ini memerlukan masa yang sangat panjang ya untuk pembersihan dengan cermat dan berhati-hati supaya artifak tak pecah ataupun tak rosak ya. Selepas dibersihkan, barulah ia dibawa ke makmal untuk menjalani proses kajian saintifik. Sepanjang proses kajian dilakukan, kedua-dua pakar arkeologi ini akan sentiasa bertukar-tukar maklumat mengenai keputusan yang diperolehi mereka. Ini penting bagi mengelakkan wujudnya percanggahan data dalam keputusan akhir yang akan dikeluarkan nanti. Di makmal mikroskopik, Dr. Nasha meneliti imej yang dihasilkan mengenai tulisan kuno pada prasasti atau batu bersurat yang ditemui di Bukit Coras. Ini jaga, yang sa. Okey, yang ni ka atau dia ada dua sayap, maksudnya ko. Jadi maksudnya orang ni sebelum dia tak buat sebab perancangan, dia terus pahat. Pahat orang tak cukup. Jadi dia sambung dekat tepi. So maksudnya inskripsi ni dia buat tanpa perancangan, dia buat ad hoc je. So dia dapat batu, dia terus okey je. And dia buat pun cukup cepat sebab dia tengok ada kesilapan kat sini. Masa dia pahat, dia termiss kat lebih. Dia tak pahat elok. Kemahiran Dr. Nasha membaca dan mentafsir tulisan Sanskrit kuno telah membolehkan beliau menghuraikan mesej yang terpahat pada batu bersurat ini. Dalam prasasti itu, kita ada jumpa satu mantra yang dinamakan sebagai Sagaramati Paripricha. Prasasti yang dengan isi kandung yang sama telah ditemui di tapak Sungai Batu. Kita jumpa juga dekat tapak Bendang Dalam dan kita jumpa juga dekat tapak Kampung Sungai Mas. Hasil penemuan prasasti itu menunjukkan bahawa wujud hubungan antara tapak Bukit Coras dengan tapak-tapak arkeologi lain dalam Lembah Bujang. Berdasarkan bentuknya pula,
Dr. Nasha yakin inskripsi yang terpahat pada batu bersurat ini dari jenis aksara Pallava. Aksara Pallava adalah tulisan yang digunakan sewaktu pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Aksara Pallava ni dia berkembang daripada abad ke-4 Masihi sampai dalam abad ke-11 sampai ke-12. Jadi setiap kurun bentuk dia beza-beza. So berdasarkan kepada bentuk aksara tu kita dapat tentukan usia batu bersurat tu dan secara tuntasnya usia tapak candi tu. Berdasarkan kepada batu bersurat ni sekitar 1,200 tahun. Sekitar 1,200 tahun, tapi kita perlukan pentarikan radiokarbon ataupun OSL untuk mengesahkan betul-betul umur candi tu. Tapi setakat sekarang ni berdasarkan pada batu bersurat ni 1,200 tahun. Walaupun kewujudan tapak candi di Bukit Coras ini pernah dilaporkan oleh James Low pada 1850, tiada usaha menyeluruh dilakukan sehinggalah potensinya disedari Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM. Bermula pada 2017, USM telah menghantar sekumpulan pensyarah dan pelajar bagi meninjau dan membuat kajian awal mengenai tapak ini. Jadi pada ketika itu, kami telah menggunakan kaedah geofizik untuk menentukan objek-objek tertanam di kawasan ini. Jadi kami tak jalan ekskavasi, kami cuma detect menggunakan kaedah geofizik. Dan hasil survey tersebut, kami telah mengesan candi-candi besar yang tertanam sekitar kawasan ini. Itu hasil daripada dia. Dan menyedari impak penemuan tersebut, kami telah mendapat dana sekali lagi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjalankan ekskavasi. Dan hasil daripada ekskavasi tersebut pada fasa pertama telah membawa kepada penemuan struktur binaan yang ada dekat belakang saya sekarang. Jumpaan ini dianggap istimewa kerana kebanyakan tapak candi yang ditemui sebelum ini terletak di kawasan selatan Gunung Jerai. Tetapi Candi Bukit Coras ini satu-satunya tapak arkeologi di sebelah utara gunung berkenaan. Lebih menarik lagi, ketika ekskavasi dilakukan, pengkaji mendapati keadaan candi ini masih lagi terpelihara dan artifak yang ditemui berada pada kedudukan asal. Dalam tempoh 2 minggu, mereka berjaya membuka hampir 40% daripada struktur keseluruhan candi. Ini telah membawa kepada penemuan sebuah struktur binaan yang berbentuk 4 segi yang meliputi dinding barat sebahagian kecil daripada dinding utara dan struktur bertangga pada dinding selatan. Sementara di dinding barat dan selatan, pasukan pengkaji USM ini turut menemui satu ruangan berbentuk bilik kecil mengandungi sebuah patung Buddha. Ciri-ciri binaan candi ini dikatakan agak unik berbanding struktur lain yang ditemui sebelum ini. Ekskavasi di kawasan ini daripada 28 Ogos sampai 12 September 2023 telah menemui sebuah patung bersaiz manusia yang diperbuat daripada stako. Stako ni merupakan suatu bentuk simen purba yang merupakan campuran kapur, pasir dan pecahan tembikar tanah. Dan patung ni adalah antara yang paling besar dan paling lengkap yang kita temui di Lembah Bujang. Selain daripada patung, di kawasan ini kami telah turut menemui sebuah prasasti di sini dan sebuah kalah semah yang terletak sebelah pada patung tersebut. Dan kalau kita tengok lubang dekat sini, kawasan ini telah diekskavasi oleh pengkaji British H.G. Quaritch Wells pada tahun 1937. Dan hasil penggalian beliau telah membawa kepada penemuan prasasti dan tembikar tanah yang kini disimpan di Asian Civilization Museum di Singapura. Walau bagaimanapun, beliau tidak memberi gambaran yang jelas tentang struktur candi yang ditemui. Jadi awal ekskavasi beliau cuma melibatkan kawasan kecil saja dan gambar yang diberikan cuma sebahagian kecil daripada hasil ekskavasi beliau dan tidak pula disediakan sebarang bentuk lukisan tentang struktur yang wujud. Jadi selepas ekskavasi beliau tu kita tak tahu sebenarnya bentuk struktur tu macam mana. Bagi ahli arkeologi, jumpaan arca stako atau plaster di Bukit Coras ini amat penting kerana ia memberi maklumat baharu mengenai aspek kesenian dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan Kedah Tua pada waktu berkenaan. Setakat sekarang di Lembah Bujang kita masih belum menemui satu patung stako pun. Jadi merupakan penemuan patung stako pertama di Lembah Bujang.
dan kemungkinan di Semenanjung Malaysia. Ya, patung-patung stucco lain yang dilaporkan yang kita tahu kemungkinan di Jawa dan di Sumatera kita ada, tapi di Lembah Bujang masih belum ada. Pada pandangan saya, kemungkinan candi ini dibina di bawah pengaruh kebudayaan dan keagamaan Kerajaan Sriwijaya yang tengah berkuasa. Cumanya patung tu kita perlu restore untuk kita tengok betul-betul kaedah pembuatan dia macam mana, dan kita perlu menjalankan kajian perbandingan dengan patung-patung stucco lain yang wujud di Jawa dan Sumatera untuk kita mengesahkan perkara ini. Bangunan candi ini dibina menggunakan batu latrit atau disebut oleh penduduk tempatan sebagai batu lada atau batu besi. Kebanyakan candi-candi yang kita temui di Lembah Bujang sebenarnya dibina dengan bata laterite. Antara tapak-tapak lain yang menggunakan bata laterite ni termasuklah kita ada tapak Bukit Coras, kita ada tapak Pematang Pasir, tapak nombor 31, kita ada tapak Kampung Pendiat, tapak 16, dan bata laterite yang digunakan sebenarnya dikuari daripada kawasan kaki bukit. Jadi kami dah buat kajian daripada segi analisis kimia ya. Jadi kami memang dapat sahkan yang memang orang tempatan ambil daripada kawasan kaki bukit, naik ke atas dan bina dekat sini. Berdasarkan pemetaan geofizik yang dilakukan sebelum ini, Dr. Nasha yakin terdapat beberapa lagi binaan lain di puncak bukit ini. Bagaimanapun, hasilnya akan hanya diketahui dalam fasa ekskavasi yang seterusnya. Selain daripada struktur utama yang sedang kami ekskavasi sekarang, wujud 2 buah gundukan tanah berdekatan dengan tapak ini yang kemungkinan mengandungi struktur-struktur candi. Ya. Salah sebuahnya terletak di sini dan sebuah lagi terletak berdekatan dengan kawasan ini. Jadi di puncak Bukit Coras wujud sekurang-kurangnya 3 buah tapak candi. Walaupun fasa pertama ini hanya berlangsung selama 2 minggu, Dr. Nasha dan pasukannya amat gembira dengan penemuan mereka. Selain dapat menemukan sebuah candi purba yang masih dalam keadaan terpelihara, mereka juga berjaya merungkai beberapa data saintifik, terutamanya berkaitan penggunaan stucco dalam pembuatan arca Buddha yang sebelum ini tidak pernah ditemui di mana-mana tapak arkeologi di negara ini. Penemuan terbaharu di Bukit Coras ini akan memperkayakan lagi data dan maklumat mengenai kerajaan Kedah Tua. Ini sudah pasti memberi impak pada naratif sejarah negara yang ada sekarang. Selain penemuan artifak di lapangan, satu lagi unsur penting dalam bidang arkeologi adalah mengenai pentarihan. Dengan adanya pentarihan yang tepat akan menyokong dapatan lain mengenai sesuatu ketamadunan itu. Untuk itu, proses bagi mendapatkan pentarihan yang betul perlu dilakukan dengan teliti bagi mengelakkan dapatan mengenainya dicabar pengkaji atau sumber lain. Perkembangan teknologi telah membolehkan proses pentarihan dilakukan dengan beberapa cara. Kaedah ini dianggap lebih tepat berbanding dengan teknik pentarihan relatif yang diguna pakai sebelum ini. Untuk pentarihan tapak arkeologi ataupun artifak arkeologi Bukit Coras, arkeologi sering gunakan 2 kaedah ya. Satu ialah pentarihan secara radiokarbon, iaitu guna sampel-sampel seperti arang ataupun bahan organik yang kita jumpa semasa ekskavasi di tapak yang berasosiasi sezaman dengan candi ataupun lapisan budaya. Kaedah kedua yang kita sering gunakan ialah kaedah TL dan OSL. Kita sekarang di makma TL OSL pusat arkeologi. Apa yang kita guna sampel untuk TL dan OSL adalah sampel seperti tembikar tanah ataupun bata ya, yang telah dibakar. Jadi kita boleh guna sampel ni untuk menentukan usia tapak ataupun artifak tapak Bukit Coras. Selain untuk mendapatkan pentarihan, teknologi canggih yang dimiliki turut membolehkan pengkaji mengenal pasti unsur bahan pada artifak. Menerusi data yang diperolehi, lebih mudah bagi mereka untuk menjalankan kajian perbandingan dengan objek sama yang ditemui di lokasi lain. Sekarang kita ada di makma SEM, Scanning Electron Microscope, untuk menentukan bahan artifak ya. Yang diuji sekarang adalah stucco daripada arca ya, yang kita jumpai di Bukit Coras. Dan daripada analisis scanning electron microscope ini,
kita dapati bahawa ini memang stuko ya, yang dibuat daripada kapur campur dengan pasir dan air. Dengan sokongan peralatan berteknologi tinggi, data yang dihasilkan lebih tepat dan menyeluruh. Penemuan di Bukit Coras bukan sahaja bakal mengubah susur galur sejarah Malaysia, malah rantau Asia Tenggara. Hasil kajian di lapangan dan makmal memberi petunjuk bahawa Candi Bukit Coras antara yang tertua di rantau ini. Mungkin seusia Borobudur di Pulau Jawa dan lebih tua dari Angkor Wat di Kemboja. Untuk itu, sebagai langkah awal, Jabatan Warisan Negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengawal selia tapak yang dikategorikan sebagai warisan, kini sedang membina kerangka baharu dalam penyelidikan ketamadunan negara. Antara lain, menerusi kerangka baharu itu, jabatan akan meneliti semula persempadanan kawasan yang dikategorikan sebagai kedah tua. Bukit Coras ni yang sebenarnya kalau ikut pada kedudukannya agak jauh dari tapak-tapak arkeologi yang telah ditemui sebelum ni, iaitu di Sungai Batu dan juga Lembah Bujang, dan lebih kurang dalam 30 ke 40 kilometer dari tapak. Keunikannya bila kita dapat melihat kedudukan asal tapak itu yang tidak disentuh atau tidak diganggu gugat lagi, dan kedudukan arca itu sendiri dalam keadaan yang memang asli dia. Kalau kita ingin membuat pemetaan semula tapak-tapak arkeologi ya, dalam kita merangka atau membina semula tamadun Kedah Tua. Sebab ini adalah satu penemuan yang saya rasa selepas kita menjalani perintah COVID, saya rasa ini adalah satu orang kata penemuan yang amat penting untuk kita merangka semula lah. Merangka semula rentetan penemuan-penemuan arkeologi dari Sungai Mas, Sungai Batu, Lembah Bujang. Sejarah tamadun kuno terlihat amat jauh dan tidak relevan dengan kehidupan kita pada masa ini. Siapa wanita Nenggiri dan mantra apakah terpahat di dinding candi? Suatu misteri yang harus dirungkai kerana bak kata ahli falsafah Amerika berbangsa Sepanyol George Santayana bahawa mereka yang melupakan sejarah akan terhukum untuk mengulanginya.